saya Najah Mittabida Haidi from IIUM. So, sebagai salah satu proses untuk projek saya Fizik 8 ni, saya nak interview sikit untuk dapatkan pendapat awak tentang aplikasi ni. Okay. So, boleh perkenalkan diri? Okay. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Amirul. Saya merupakan seorang pelajar. Okay, dan saya juga pernah mengalami kemalangan satu ketika dahulu, okay, yang melibatkan bahagian kaki saya, di mana saya sukar untuk bergerak suatu ketika dahulu. Okay. Saya nak tengoklah macam mana apps ni boleh jadi something yang boleh bantu awak untuk masalah awak. Okay, first saya nak tanya, what do you think about this app? Like, what do you think this app is about? Okay, so saya pun dah go through dengan apps ni. So far saya tengok dia lebih kepada fisioterapi. Okay, yang bagi saya, bagi seorang yang dah mengalami kemalangan sebelum ni dan perlu melalui proses fisioterapi ni untuk membantu saya untuk kembali berjalan. Okay. So saya terangkan sikit pasal projek saya ni. Okay, projek yang saya dan tim saya cadangkan adalah untuk memberi rawatan perubatan ataupun medical treatment untuk pesakit yang perlukan fisioterapi, terutama bagi pesakit yang tak boleh bangun ataupun macam limited control movement macam tu kan. Okay, apps ni free je untuk register, and apps ni provide video tutorial about physiotherapy and video exercise yang berguna untuk pesakit-pesakit kami. And pesakit ni, pesakit atau penjaga boleh download apps ni untuk book appointment atau consultation dengan professional physiotherapist kami yang sangat berpengalaman, dan tak perlu pun pergi ke hospital ataupun any medical center. Fisioterapis kami akan datang ke rumah awak dan treat awak dari rumah macam tu. So the purpose of this interview ialah untuk dapatkan pandangan dari perspektif Encik Arif, okay, sebagai user Fizik app. So saya dah sendkan link untuk apps tu. Okay, and for this interview purposes, nak minta Encik Arif untuk screen record your screen, if that's alright. Okay, dah record? Okay, Encik Arif tadi dah explore sikit kan kita punya apps kan. So dalam page ni, yang first ni kan, home page ni, saya nak tanya apa first impression Encik Amirul bila Encik Amirul buka Fizik ni? Okay, sejujurnya mula-mula saya buka memang nampak macam laman web untuk kita consult kalau kita nak jumpa dengan doktor. So saya tengok dia punya, so far dia punya overall dari segi luar punya gambaran nampak kemas dan mudah untuk saya faham. Okay. Untuk sebab saya kan baru untuk guna sistem ni, so saya rasa mudah untuk saya faham sistem ni. Faham? Alright, okay, so ada apa-apa tak yang menarik perhatian Encik Amirul dekat first page ni? So mana yang Encik Arif akan tekan dulu? Like butang mana yang macam menarik perhatian Encik Amirul? Okay, sejujurnya macam saya just nak share, okay, sebab saya ada masalah untuk bergerak. So macam yang Cik Najah explain tadi, di mana kalau kita nak melakukan sesuatu fisioterapi tu, kita perlu pergi kepada hospital ataupun hospital swasta untuk dapatkan servis fisioterapi ni. Untuk saya terus berjalan untuk melakukan aktiviti supaya bantu saya untuk terus berjalan. Tapi bila saya buka je dekat sini, saya tengok lebih mudah untuk saya reach fisioterapis yang boleh bantu saya. Dan kalau tengok dekat sistem ni, yang paling saya nak tekan adalah on call physiotherapist. Sebab macam saya perlukan immediate physiotherapy. So bila saya buka je, saya akan nampak okay, kita ada on call physiotherapist. So kita tahu mana physiotherapist yang available untuk kita melakukan fisioterapi tersebut. Faham? Alright, so bolehlah buka on call physiotherapist tu. Okay, now saya nak bagi Encik Amirul satu task untuk cuba cari servis yang sesuai untuk Encik Amirul
dan yang Encik Amirul berminat nak book Okay. dari page ni. Alright, so saya cuba untuk scroll and then saya nampak di sini dia dah sort siap-siap mengikut letter. So mudah untuk saya check sekiranya contoh macam saya ada fisioterapis yang saya kenal, so mudah untuk saya reach dia dengan mencari ikut letter dia lah yang ada pada sistem tersebut. Okay, so macam sekarang bila saya tengok, saya akan cuba untuk pilih seorang fisioterapis ni, nama dia Jessica Maluri. Okay, sebab saya nampak kat sini dia ada remarks menunjukkan yang dia ni professional psychotherapist. Okay. So saya berasa berminat untuk cuba melakukan fisioterapi dengan doktor tersebut. Okay, so bila saya tengok kat sini, saya nampak sistem ni juga menyediakan servis untuk kita terus book. So macam saya pun sukar untuk bergerak. So katakan kalau saya nak melakukan satu fisioterapi tu, saya perlu keluar dan saya perlu pergi ke hospital. So dia menyukarkan saya untuk bergerak. So dengan adanya sistem ni, saya tengok dia boleh juga terus booking. So saya pun boleh terus book tanpa bergerak. So saya dekat sini saya nak cuba untuk book. Okay. Tak boleh. Tapi Encik Amirul actually boleh tekan dekat tu untuk tengok the further information, sebab kita tak boleh book sekarang sebab sistem ni belum live kan. Okay. So contoh kalau saya perlukan consultation sebelum saya datang, okay, so saya akan pilih psychology consultation. Okay, kalau saya tengok kat sini pun saya terus faham sebab dia juga terus letak harga servis tersebut berapa. So bagi saya yang tak nak buang masa kan, so saya nampak sistem ni sangat informatif dan sangat-sangat membantu. Alright, so dekat sini saya terus tahu siapakah doktor yang terlibat yang saya akan consult dan juga berapa rate yang saya perlu bayar untuk servis tersebut. So daripada sini, apa yang Encik Amirul nak explore next? Okay, so lepas saya melakukan booking untuk consultation tadi, saya juga nak tengok aktiviti ataupun servis ataupun dia punya latihan apa yang disediakan dengan lebih terperinci. So dekat sini juga saya nampak ada bahagian our service. Okay, nama dia our service, di mana saya boleh tengok apa jenis servis yang ditawarkan dalam sistem ini. Cuba tekan. Okay, so contoh macam tadi saya nampak ada servis sejenis nama dia bedridden physiotherapy. Okay, so lepas tu saya cuba untuk tekan dan saya nampak dekat sini dia ada lebih terperinci untuk apa ataupun aktiviti fisioterapi yang saya boleh lakukan sendiri dekat rumah. Dan saya nampak dari sini dia bukan sekadar konten yang biasa saya tengok, tapi yang ni memang fully dengan video. So dia lebih precise dan lebih mudah difahami. So macam kat sini saya tinggal untuk lihat dan tonton saja video ni dan saya sendiri boleh buat di rumah. Okay, saya nak tanya, apa yang Encik Amirul expect mula-mula bila tekan get service tu? Okay. Apa yang Encik Arif expect keluar daripada button tu? Okay, so bagi saya mengharapkan dia cerita tentang lebih terperinci tentang aktiviti tersebut. Tapi bila saya buka, rupanya dia dalam bentuk video, which is lebih lagi mudah untuk difahami berbanding teks. Sebab video is lebih mudah difahami. So now dari sini, what do you wish to do next? Alright. So tadi saya dah buka dekat bahagian servis dan saya nampak lebih banyak konten ataupun ilmu yang saya boleh belajar dalam melakukan fisioterapi ni. Okay, yang sebenarnya dia boleh dilakukan di rumah. Okay. So untuk yang seterusnya saya akan discover dekat About Us. Inilah halaman About Us sebab bagi saya juga ingin tahu dari mana asalnya syarikat ini dan di mana dia ditubuhkan. Supaya saya tahu dia dekat ke jauh. So saya nak tahu lebih lanjut tentang organisasi fizik ini. Okay.
So dekat page tu, cuba buka. Okay, this is kita orang punya about us page. Okay, so dari page ni, apa yang Encik Amirul harap yang kita orang boleh improve? Okay, so macam saya kongsikan tadi, saya mengharapkan saya tahu asalnya organisasi ni terletak di mana. Dan bila saya buka, saya nampak dekat sini dia ada menunjukkan kawasan syarikat tersebut, dan saya tahu dia berada di Gombak, Selangor. Okay, dan juga dekat sini apa yang saya tak expect adalah dia sistem ni ingin menunjukkan juga tim-tim yang diorang ada. So saya rasa ini adalah satu perkara yang sangat-sangat membantu, sebab kita dapat kenal lebih lanjut tentang organisasi ni dan juga tim yang dia ada. Macam kat sini kita ada button meet our team. Okay, so saya akan cuba buka. Alright. Dan seperti yang saya sangka, memang ada barisan-barisan doktor ataupun tim yang terlibat dalam apps tersebut ataupun sistem tersebut. Okay, next, apa yang Encik Amirul nak tengok dari dekat, nak discover lagi tentang Fizi 8 ni? Okay, so seperti yang kita tahu tadi, saya dah tengok bahagian home punya interface, dan tadi juga saya dah tengok service punya interface. On-call physiotherapist pun saya dah tengok, about us pun saya dah tengok. So far memang semua page ni sangat membantu. Dan akhir sekali yang saya belum buka adalah contact us. So saya akan cuba buka. Alright, so dekat sini saya boleh hantarkan saya punya inquiry, di mana kalau saya nak tanya booking saya dah diterima atau belum, saya boleh bertanya dekat sini. So saya rasa mudah untuk saya berhubung dengan agensi yang terlibat. Okay, so okay, Cik Arif dah cakap pandangan Encik tentang apa yang Cik rasa pasal page ni ialah untuk feedback kan, untuk inquiry atau soalan, right? And then saya nak minta Encik Arif cuba isi tengok dia working atau tidak. Okay, so tadi saya dah hantar inquiry saya melalui halaman contact us ni. So saya harap saya akan dapat maklum balas yang segera. Okay, so far saya boleh cakap the whole interface yang saya lalui daripada awal tadi, saya rasa bagi saya untuk seorang pesakit yang ada masalah sukar untuk berjalan dan sukar untuk saya ke hospital untuk melakukan booking dalam fisioterapi. Dan bila saya buka website ni, saya nampak mudah, segalanya mudah. Tanpa saya perlu bergerak, saya boleh mendapatkan servis fisioterapi di rumah. So kesimpulannya, apa yang Encik Amirul suka pasal Fizi 8 ni? Okey, seperti yang saya explain tadi, di mana macam saya sukar untuk berjalan, sukar untuk pergi ke hospital untuk melakukan booking. So dengan ada dan wujudnya aplikasi Fizi 8 ni, okey, dia sangat-sangat membantu saya untuk melakukan fisioterapi tanpa perlu ke hospital. So dengan berada di rumah pun saya boleh dapatkan servis fisioterapi daripada fisioterapis yang ada di bawah Fizi 8 ni dan datang ke rumah untuk membantu saya. Dan saya juga tahu
harga yang diberikan sangat-sangat berpatutan. I see. So in design, macam mana pendapat Encik Arif? So sejujurnya frankly daripada saya, apabila saya buka sahaja laman web Fizik 8 ni, saya dah faham dah apa yang saya perlu lakukan, dan juga dia punya dari segi penyusunan gambar ataupun info yang kita nak tahu, semua berada di tempat yang sepatutnya mereka ada. I see. Alright. So, okay, saya nak tanya apa yang Encik Arif tak suka tentang Fizik 8 ni? Just be honest. Okay. Okay, so bagi saya, apa yang saya tak suka tentang sistem ni. Okay, alright, saya rasa kekurangan. Okay, saya rasa satu je lah, sebab sepanjang saya menggunakan servis Fizik 8 ni, saya perasan saya baru nampak ada button live chat dekat tepi ni. Okay. So bagi saya, mungkin saya terlepas pandang, mungkin ada juga yang akan nampak, tapi saya rasa improvement mungkin lebih besarkan sikit dekat live chat tu, ataupun keluarkan memo ataupun notification yang live chat ni adalah available 24 hours ataupun ikutlah dia punya business hour. So saya pun tak perlu hantar query dekat contact us tu dan perlu tunggu untuk jawapan. Dengan adanya live chat ni, dan saya pun nampak terus live chat tu, dan saya akan boleh terus chat. So saya rasa boleh improve dekat situ sajalah. Yang lain saya rasa memang sangat-sangat membantu. Dan insyaAllah saya rasa lepas ni saya pun look forward untuk guna sistem ni. Sebab saya pun rasa sukar untuk bergerak ke hospital. Tambahan pula dekat masa sekarang ni kita berada dalam masalah pandemik COVID, di mana lebih sukar untuk kita reach dekat hospital-hospital berdekatan, mahupun government hospital, sebab dipenuhi dengan pesakit-pesakit COVID. So ada benda yang kita menyukarkan kita untuk pergi. So dengan ada benda ni, kita boleh melakukan di rumah dengan lebih selamat. Alright, okay. Terima kasih banyak-banyak sebab feedback yang sangat menarik. Dan saya nak tanya, apa yang Encik Amirul expect dari apps ni? Like, you expect more atau you expect less? Like, ada apa-apa yang suggestion yang kami boleh tambah untuk buat apps ni lagi berguna untuk pesakit-pesakit macam Encik Amirul? Okay, so macam yang saya cakap tadi, apa yang saya perlukan sebagai seorang pengguna servis fizioterapi ni, saya nampak apa yang saya perlukan kebanyakannya ada dalam ni. Untuk bagi seseorang pesakit yang perlukan fizioterapi buat kali pertama. So macam video yang Cik Najihah selitkan dalam sistem ni, di mana saya nampak kita ada beberapa aktiviti yang kita boleh buat awal sebelum kita melakukan fizioterapi yang betul. Okay, dan dia membantu untuk mereka yang baru pertama kali mengalami ataupun perlu melalui servis fizioterapi ni. Okay, so bila diorang first time, diorang nampak sistem ni, so diorang rasa macam sangat-sangat membantu, sangat-sangat informatif. So daripada, kalau tak, normally kita just macam perlu baca, and then kita perlu discover macam mana nak melakukan fizioterapi. Tapi dengan adanya website ni, dia ada melalui video yang sangat-sangat membantu. So bagi saya, untuk aspek yang perlu ditambah baik, bagi saya tak ada yang perlu ditambah baik kecuali yang dekat live chat yang saya share tadi. Okay, sebab saya rasa the rest dah okay, memang sangat-sangat membantu dan informatif. Cuma bahagian live chat tu yang saya tak perasan, rupanya ada live chat yang kita boleh direct contact dan dapat jawapan dengan segera. So saya rasa boleh emphasize lagi dekat bahagian live chat tu, maybe boleh tambah yang live chat ni available 24 hours ataupun ikut business hour yang ada. Okay, so terima kasih banyak-banyak atas sebab sudi test kami punya apps ni. So saya harap bila satu hari nanti kalau kita dah live kan apps ni, kita akan bagi
kepada Encik Amirul lah untuk InsyaAllah untuk Terima kasih. cuba. InsyaAllah dia boleh benefit kita semua. Okay? Sebab saya pun mengharap untuk menggunakan sistem ni dengan segera. Sebab saya rasa memudahkan, memang memudahkan proses untuk saya melakukan fizioterapi. Okay, terima kasih banyak-banyak. So itu sajalah interview dengan Encik Amirul sebagai salah satu orang yang memerlukan fizioterapi. Terima kasih. Terima kasih.